Okay, Assalamualaikum guys, jumpa lagi dalam channel DNMR. Sebelum ni kita telah kongsikan video 1 sampai video 7 tentang ilmu saham, daripada pengenalan sampai ada beberapa bentuk candlestick dan juga chart pattern apa semua saya dah kongsikan. So hari ni mungkin kita boleh ke depan sedikit, mungkin kita boleh mengetahui macam mana kita nak trade, bagaimana kita nak trade, apa yang kita kena tengok sebelum kita trade. Jadi ada bermacam-macam cara orang trade dalam dunia ni, mungkin dalam Malaysia khususnya. Ada cara guna yang ikut orang, ada cara guna memang banyaknya ikut orang lah. So pentingnya kita memang kena tahulah macam mana kita nak beli, kat mana kita nak beli, apa cara yang kita kena gunakan, apa kita panggil tanda-tanda yang kita kena tengok. Okay, so untuk yang kali ni kita mungkin boleh kongsikan cara yang pertama. Dalam pembelian saham ni kita gunakan kaedah dip oversold lah. Kita beli semasa harga sedang, kita panggil harga sedang diskaun lah. Okey, ini adalah kaedah pertama dalam cara pembelian saham. Saya akan mungkin insyaAllah kalau ada sambutan, saya akan sambung lagi dengan cara kaedah yang kedua, kaedah yang ketiga yang mungkin saya boleh kongsikan bersama. Jadi anda boleh pilih mana cara yang paling sesuai dengan diri anda, sebab setiap orang akan ada cara yang mereka suka, mereka mudah nak ikut. Okey, so ini adalah salah satu cara yang saya gunakan, iaitu belian secara dip oversold, belian ketika harga sedang kita panggil jimat, harga sedang bagi diskaun kan. Okey, tapi macam mana pun saya akan tetap ulang balik, kita kena menguasai sangat-sangat. Saya selalu ulang candlestick ni, warna dia, kedudukan dia, apa benda, saya selalu ulang sebab biar kita tahu apa yang berlaku dekat dalam carta tu. Support dan resistance tu sangat penting. Support dan resistance tu lah yang akan menentukan harga tu akan naik, akan turun, akan breakout ataupun akan breakdown. Memang sangat penting support dan resistance tu. Dan banyak cara digunakan untuk dijadikan sebagai support resistance, sama ada menggunakan secara manual atau secara indikator-indikator yang dah ada dalam banyak screener-screener yang ada dalam dunia cyber ni kan. Okey, untuk yang pertama ni, sebelum kita membuat belian saham ni, sangat penting kita mengenali candlestick. Okay, kita dah pernah berbincang hari tu, ada dua bentuk, ada dua jenis warna, warna merah ataupun warna hijau. Ada juga orang yang menggunakan warna hitam bagi yang merah dan putih bagi yang hijau. So ada dua pasangan lah, satu pasangan ialah merah dan hijau, satu pasangan lagi ialah putih dan hitam. Jadi terpulang kepada anda suka warna apa. Okey, so kalau merah ni macam saya ulang balik, ini ialah down. Kalau candle hijau tu ialah dia sedang up. Jadi ulang balik tengok video-video saya yang lama, nanti boleh belajar semula. So sangat penting untuk juga kita mengetahui sebelum kita beli kat mana harga itu akan open pada hari esok kemungkinannya. Dan hari ni dia open pada harga berapa, tutup pada harga berapa. Sangat penting sebelum kita beli satu-satu counter tu. Dan kita kena tengok adakah dia sedang membuat high ataupun low kepada harga yang sebelum ni, pada semasa yang tertentu. Mungkin harga semalam, hari ni dia buka, adakah dia melebihi daripada harga semalam, itu dia membuat high atau low baru. Okey, ataupun dia akan membuat pada harga yang sama, open dan close pada harga yang sama. So itu yang kita kena faham sebelum kita membuat belian. Okey, jadi memang sangat penting. Okey, ini saya tunjukkan sedikit gambar rajah untuk support dan resistance. Kepentingan support dan resistance saya tak nak cakap panjang, nanti boleh tengok video yang lain. Tapi yang kena tahu juga, okey, jenis-jenis candle pun saya pernah sharekan dengan anda semua pada video saya sebelum ini. Ini sangat penting, kena ingat. Kalau tak ingat sangat pun tak apa. Setiap kali nak nampak aja tanda tu, kita buka nota balik, kita tengok apa maksud pattern candlestick tu kan. Okey, so sangat penting kita kenal candle-candle ni seperti yang ada dalam contoh ni. Okey, begitu juga kalau keseluruhan pattern tu, boleh refer balik pada video saya sebelum ni. Kenal juga chart pattern supaya kita boleh beli pada counter-counter yang sedang kita panggil trend line sedang menaik. Jadi itu yang kita utamakan. Kalau dia sedang turun, mungkin kita boleh elakkan. Tapi kalau kita dah faham ketika bila pun kita boleh masuk untuk membuat belian. Tapi pada mulaan ni carilah counter-counter yang sedang membuat trend menaik dari segi harga lah. Okey, so untuk buat belian ni, salah satu indikator yang saya gunakan, saya menggunakan exponential moving average ataupun IMA lah, ada dalam trading view. Saya gunakan trading view.
Dan biasanya saya akan gunakan IMA 50 dan juga IMA 200. Okey, boleh settingkan di TradingView. Nanti kalau ada yang nak saya buat setting TradingView tu contoh macam mana, mungkin boleh komen dekat bawah. Saya akan kongsikan video untuk buat setting IMA 50 dan IMA 200 ni. Okey. Nampak IMA dan IMA 50, IMA 200 ni tak kisahlah berapa setting you pun, dia akan merupakan juga support dan juga resistance dalam bentuk dinamik lah. Dia bergerak kan. Contohnya ini garisan IMA 200 warna kuning ni dalam contoh yang saya bagi ni. Kalau yang biru ni ialah IMA 50, kalau yang ungu ni ialah 20. So dia bergerak tu ialah support dan resistance dalam bentuk yang dinamik Okey, so trend type ni kita just dapat satu kali pandangan sajalah. Ada sideways, ada uptrend, ada downtrend. Okey, cuba kita utamakan yang uptrend dulu punya counter, baru kita buat belian lah. Ini sangat penting lah supaya kita dapat rendahkan risiko kerugian. Okey, so tadi kita dah cerita indikator yang saya biasa pakai ialah IMA, setting saya dalam TradingView. So setting yang kedua saya gunakan ialah setting MACD ataupun Moving Average Convergence Divergence. Terbelit-belit nak cakap. Okey, so inilah dia MACD ni yang bawah ni. Okey, so MACD ni kita dalam kaedah deep oversold punya kaedah belian ni, biasanya bila harga tu di bawah garisan kosong ni, okey, ni bawah, kita anggap ni garisan kosong tengah-tengah ni. So di bawah ni bermaksud dia harga sedang oversold. Okey, bila MACD crossing tu nak naik ke atas, yang biru nak menaik ke atas, nak potong kepada merah tu, okey, itu adalah tempat untuk belian, buy signal. Kemudian bila dia naik, biru tu naik dan tiba-tiba dia menurun. Dia menurun tu crossing down yang warna merah, so itu adalah sell signal. Okey, itu adalah sell signal. Ini adalah satu kaedah yang boleh kata mudah untuk kita senang tengoklah. Okey. Tapi bila dia naik balik, walaupun dia duduk pada atas kosong, kita masih boleh beli. Cuma dia bukan kaedah oversold lah. Dia harga dia bukan pada ketika harga diskaun. Harga dia dah harga semasa lah, dah agak tinggi. Tapi boleh masuk. Okey, dia masuk. Bila dia nak crossing up tu, itu adalah tempat untuk kita beli. Okey. Kemudian dia naik. Okey, nampak dia punya graf tu masih lagi tak bersilang kat sini. Dia tak menurun, dia naik semula. Tapi kat sini dia bersilang. So itu ialah tanda untuk kita jual, sell signal. Kemudian dia akan menurun. Selagi dia tak ada nampak nak crossing up balik, kita jangan masuklah counter ni, kita cari counter lain. Okey, ini sebagai contoh sajalah. So candle-candle ni pun kita kena faham. Kalau keluar doji apa semua, keluar doji kenapa kita kena jual. Okey, nanti mungkin kita akan khaskan kalau ada yang minta untuk beri penerangan yang lebih. Okey, kita akan buatkan. Okey, so ini kepentingan MACD. Okey, Fibonacci ni ada juga dalam setting TradingView pun. Dia menunjukkan pergerakan harga menggunakan kaedah nombor Fibonacci daripada ahli matematik Itali. So kat situ dia akan bagi macam satu andaian berapa harga tu akan naik atau turun. So itu pun boleh jadi support dengan resistance. Kita boleh agak pergerakan harga tu akan sampai kat situ. Tapi ini adalah satu andaian. Tak semua yang kita kaji tu akan menjadi kenyataan. Kita usaha saja. Okey. Okey, so macam mana kita nak trade selepas kita tahu tadi dari segi MACD kita dah setting, daripada segi IMA kita dah setting. So histogram tadi yang okey, kita cakap sikit pasal histogram. Histogram ni lah. Okey, bila yang merah ni histogram ni maknanya, kalau saya senang cakap, jangan beli dululah. Bila dia nak hijau aja, biasanya bila dia nak hijau tu, nak crossing up dia nak hijau. Tu kat situlah kita beli. Ini. Okey. Itu histogram lah. Ini histogram. Ini MACD. Tadi saya dah tunjukkan sebelum ni. Okey, ini garisan IMA. Okey. So kita teruskan dengan secara umumnya nak trade. Macam mana kita nak trade kan? Okey, selepas kita kenal gabungan tadi, kita gabungkan tentang candlestick. Kita kenal candlestick tu macam mana, support dan resistance tu apa, garisan IMA tu apa, MACD tu apa. So kita boleh buat belian. Okey, macam kita panggil EP lah. EP tu dipanggil entry point. Okey, tapi sebelum kita membuat belian, kita kena ada trading plan lah. So trading plan tu kita kena tentukan. Pertama kita nak tahu kat mana kita nak masuk entry point EP, kemudian kat mana kita nak cut loss jika berlaku harga penurunan,
dan jika kita nak ambil untung, dekat mana kita nak take profit ataupun TP. Okey. Tadi saya dah cerita asas EP ataupun entry point ialah ketika MACD crossing up dan TP ketika MACD crossing down. Okey. So, saya ulang sikit. Okey. Ini kita EP, kita masuk sebab dia naik MACD crossing up, tapi bila MACD crossing down kita jual. Okey. Itu secara asas lah. Okey. Kemudian kita kena tentukan juga kat mana kita nak buat cut loss dan juga SNR kita gunakan mana satu, IMA lah. IMA pun boleh jadi SNR juga. Okay, support dan resistance. Okay, kenapa pentingnya cut loss ni? Supaya kita tak nak rugi yang besar. Kita kecilkan kerugian kita. Jika tidak, nanti semakin turun graf tu, semakin besar kita ni kerugian. Okay, ini dalam bentuk yang lebih nampak cantik daripada yang sebelum ni lah. MACD sell signal, candlestick, ada apa, candlestick punya buy signal. Lepas tu dia pun crossing up kat sini, nampak ni ada buy. Dia crossing up je kita buy. Ini pun crossing up pun dia buy. Bila dia crossing down, nampak ni ada sell. Macam tu lah, kita boleh beli di bawah ataupun di atas garisan MACD. Cuma senang cerita kalau di bawah ni harga sedang diskaun, kat atas ni harga bukan harga yang diskaun lah, harga yang dah agak tinggi. Okay, anda perhatikan, crossing up beli, crossing down jual, crossing up beli, crossing down jual, guna kaedah MACD. Okay, so katalah kita tengok candle pada hari ini, contoh pada hari ini. So pertama sekali kita kena cari, ini untuk cara kaedah untuk kita masuk EP lah. Pertama sekali kita kena cari low punya price. Sepatutnya kita kena buang yang inilah. Okey, anggaplah pada hari ini saja. Okey, ini step 1 cari low pada candle tu ialah pada 1.75 ringgit Malaysia, dan kita anggap kita punya cut loss ialah jika harga jatuh satu tick di bawah low. So bermaksud kita akan cut loss pada harga 1.74. Jadi jika harga tu turun daripada 175 pergi 174, kita keluar, kita cut loss. Okey. Dan step 3 kita cari EP lah. Cari EP ni, tadi kita dah ada low dekat 1.75. So EP kita confirmkan dia pada 1.79 lah bila harga tu dah naik contohnya. Dan bila nak TP tu, garisan IMA ni yang terhampir ni, IMA yang kuning ni. So kalau IMA yang kuning tu pada harga 1.92. So itu kita TP lah. Okey, so ini cara yang paling simple lah. Jadi kalau anda mungkin nak saya buat satu video yang khas gunakan TradingView, boleh komen di bawah. Saya akan buatlah video gunakan TradingView, cara nak buat belian dan setting-setting semua. Okey, so boleh juga anda tahu tentang divergence. Ini divergence ni pada yang MACD tadi tu lah. Ni. Okey, anda boleh baca juga. Okey. So jadi yang paling penting ni kalau nak membuat belian satu-satu counter tu, so secara technical kita dah belajar tadi sikit, tapi secara fundamental pun kita kena faham sedikit kenapa kita kena buat analisa. Jadi pertama kita kena kenal lah diri kita sendiri, berapa yang kita layak untuk kita niagakan, berapa duit yang kita ada, berapa yang kita sanggup rugi. Kemudian daripada segi duit yang kita ada dari itu, baru kita boleh tentukan berapa TP yang kita nak supaya boleh cover duit remiser ke broker tadi itulah. Okey, kalau kita cut loss, berapa balance duit yang tinggal, kan? Jadi adakah kita boleh masuk counter lain pula. So kita kena ada money management lah. Okey, kemudian sebelum buat belian juga kita mesti semak website counter-counter yang kita nak beli tu, supaya kita boleh tahu company tu sedang rugi atau sedang untung, apakah bisnes yang dia buat, apakah news yang sedang keluar pada company tu, dan adakah company tu sedang buat share buyback ataupun right issue ataupun share consolidated, atau mungkin membuat bayaran dividen. Sebab benda-benda ni semua jika berlaku, dia akan membuat perubahan kepada harga semasa saham lah. Dia boleh naik, dia boleh turun lah. Okay. Lepas tu kita kena semak juga sama ada company tu sedang PN17 atau GN3. Ni maksudnya company tu kena buat macam mana nak cakap
dia sedang rugi banyak lah. Jadi dia dalam pemerhatian bursa saham dan mungkin akan dikeluarkan daripada kaunter bursa saham lah. Okay. So kita kena tengok juga semak pemegang saham dia, siapa pemilik dia, siapa share terbesar dia. Mungkin kalau ada share terbesar dia tu contoh orang yang kita kenal hebat-hebat, mungkin kita akan lebih teruja untuk beli saham dia. Okay. So ini adalah salah satu contoh website yang saya gunakan, Bursa Malaysia. Pun boleh semak situ news-news yang keluar. Okay. Malaysia Stock Business juga saya gunakan untuk saya semak dari segi keuntungan syarikat, daripada segi kerugian syarikat, macam mana dengan dia punya news-news yang keluar. Okay. So saya gunakan juga Bursa Marketplace. Ini semua boleh dapat daripada website, tak perlu pening-pening download sahaja. Okay. Tentang analisa teknikal saya gunakan TradingView. Okay, boleh didapati dalam versi free atau versi berbayar. Okay. Juga saya gunakan KL Screener sekali-sekala, tapi yang biasa saya gunakan untuk semak company, biasanya saya gunakan Bursa Marketplace dan Malaysia Stock Business. Untuk analisa teknikal saya akan gunakan TradingView, dan bila saya nak trade saya gunakan Interpacific dan juga M+ Online. Ada dua lah yang saya gunakan. So guys, terima kasih. Mungkin boleh komen dekat bawah, saya boleh cuba kongsikan apa yang rasanya video yang boleh saya tumpukan khas supaya lebih anda nak tahu. Setakat ni saya sharekan benda-benda yang secara umum saja sebab saya tak dapat feedback sama ada saya boleh teruskan lagi ke tidak. Okay, so guys, selamat trade, semoga semua kaya dan berjaya. Assalamualaikum.